guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, Assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Noor. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, masa korang dah kenal aku kan? Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Dan kepada korang yang subscribe, like, comment and share kat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni kita kembali lagi dalam segmen macam ni lah. Kita bercerita-cerita daripada depan kamera macam tu. Hari ni aku tak rasa macam aku nak buat vlog. Kalau korang nak aku buat vlog, korang boleh komen dekat bawah and korang boleh suggest content apa yang korang nak aku buat dalam vlog tu. Kan aku kan baru-baru je bela kucing sebulan 2 ni kan, macam tu. Lepas tu aku pun malam tadi adalah buat research. Kita pun search lah kat Google apa kelebihan bela kucing. Lepas tu baru-baru ni kan aku kena ganggu kan, macam tu. Lepas tu aku search lah apa dia kelebihan bela kucing ex makhluk halus. Faham tak? Apa dia kelebihan ni kita bela kucing ni, macam tu. Kau faham tak? Aku macam nak menangis macam tu kan. Bila kita baca baru tahu yang bela kucing ni banyak kebaikannya. Dan apa yang Cleo buat dekat aku selama ni, dia puja aku tak menangis pun, tapi dia macam kita berlakon menangis. So aku baru tahu tau, kucing ni sebenarnya banyak benda yang dia buat dalam rumah kita. Kita je tak tahu. Dalam hidup kan kita ada misi kan? Kita macam kita kena pergi kerja, kita kena belajar, lepas tu kita dapat kerja, kita dapat gaji kan. Kucing ni pun ada misi sebenarnya. Misi dia ni sangat-sangat, aku tak sangka misi dia macam tu ya. Macam tu kita ingat dia macam makan kat rumah, berak, tidur, tak buat apa kan. Tapi sebenarnya kucing ni banyak dia punya kerja sebenarnya. So kalau korang nak tahu, okay, sekarang ni ramai orang suka bela kucing berbanding anjing. Aku pun tak tahu kenapa, tapi ni statistik yang aku dapat daripada Google lah. So kalau korang nak tahu, kucing dia akan serap energi negatif dari badan kita. Macam tu. Contoh dalam rumah kita tu kan ramai orang kan. Ada mak ayah kita, ada abang kita, ada kakak kita, ada kita. Dia menyerap energi negatif daripada kita. Faham tak? Maksudnya macam ada benda buruk-buruk, dia yang serap dulu macam tu. Sebab itulah dia cakap kucing ni kadang-kadang suka duduk dengan kita. Dia nak serap kita punya energi negatif tu, bagi kita ni jadi positif. Macam tu lebih kurang. And then ada aku baca dekat satu ni, dekat Google ni, ustaz tu dia buat macam blog lah. Dia tulis. Dia kata kucing ni akan jaga tuan dia kalau dia rasa macam ada ancaman benda lain ataupun makhluk halus nak pergi ke tuan dia. Dan kalau benda tu nak datang dekat tuan dia, akan melalui dia dulu. Biasanya kucing yang akan kena dulu. Sebab kucing mudah terjaga, sifatnya mudah terjaga. Dia ni boleh nampak benda halus, dia pun boleh nampak benda yang bukan halus juga. Jadinya, sebab tu kucing ni, macam contoh Cleo, dia boleh bermain dengan benda yang kadang-kadang aku sendiri tak nampak. Aku sendiri tak tahu benda apa, tapi dia main dengan benda tu. And contoh kalau ada benda yang masuk daripada luar nak masuk ke dalam rumah aku, Cleo sendiri yang akan nampak dulu. Sebab tu kadang-kadang aku tengok kalau contoh ada bunyi benda dekat luar, dekat atas siling ke apa benda ke, Cleo ni dia akan pergi dekat depan pintu rumah aku. Aku tak tahu kenapa dia pergi depan pintu rumah, sedangkan bunyi itu datang dekat atas. Datang daripada atas bunyi itu, tapi aku tak tahu kenapa dia selalu pergi dekat depan pintu rumah aku. Dia tunggu macam ada orang nak masuk tau. Dia macam serius, aku tak tipu. Dia main ekor dia, lepas tu dia pergi macam ni. Aku cakap, Cleo tunggu siapa tu? Daddy kat sini. Aku selalu cakap macam tu dengan dia. Sebab aku nak dia biasa dengan suara aku. Sebab contoh kalau ada apa-apa benda berlaku, dia cam tu suara tuan dia. Dia tahu, oh tu suara tuan aku. Contoh kalau kita tidur, ini aku baca dekat Google, ada ustaz tu tulis contoh waktu kita tidur. Okey, ada roh-roh lain. Sebab waktu kita tidur kan biasanya kan kita mimpi kan. Kita bermimpi, kita pergi tempat lain, roh kita melayang ke tempat lain. Roh orang lain pun melayang ke tempat lain. Bukan roh kita je, bukan kita seorang je hidup kat dunia ni. So bila roh orang lain tu melayang ke tempat lain, ataupun roh-roh yang orang bukan hidup, maksudnya dia dah mati, roh dia tak tenteram, dia nak masuk rumah kita, kucing yang akan dapat detect dulu. Aku baca ni. So kucing ni contoh kalau dia dah duduk dekat rumah kita, dia akan isi semua bau dia dekat semua tempat. Faham tak? Dekat sofa, dekat atas meja, dekat kerusi, dia ada bau dia. Faham tak? Kan dia gesek-gesek kat kita kan macam tu. So itu dia pergi rembeskan bau-bau dia dekat satu rumah ni. So rumah ni adalah wilayah dia, rumah ni adalah kawasan dia. Macam tu. So bila dia nampak ada roh-roh lain yang nak masuk dalam rumah kita ke, yang nak kacau kita ke,
dia yang akan tengok dulu. Dan kemungkinan roh tu bila dia tahu ada orang lain ataupun ada benda lain yang perasan dia nak masuk rumah tu, mesti dia tak akan masuk kan. Dia macam takut kan. So kalau korang perasan, kebiasaannya kucing ni akan tidur dengan tuan dia. Faham tak? Dia akan tidur sekali dekat atas katil. Sebab apa? Dia akan serap energi negatif tu. Okay, so waktu kucing tidur pula, dia sendiri yang akan rembeskan energi negatif tu. Faham? Dan kalau korang perasan, kucing dia kadang-kadang tak nak tidur dengan kita. Kadang-kadang dia nak tidur dengan kita. Kadang-kadang dia tak nak tidur dengan kita. So, kalau dia nak tidur dengan kita tu, maksudnya energi negatif kita ni banyak lah. Benda-benda buruk-buruk daripada kita ni banyak. So, dia nak serap. Dia nak tolong tuan dia. Kenapa? Mungkin dia dah fikir tuan dia dah bagi dia makan. Tuan dia dah bagi dia minum. Tuan dia dah bagi dia pasir nak berak. Dah sodok tahi dia kan. So, dia tolonglah dari segi itu. And then, kebiasaannya dia akan tidur sekali dengan budak-budak. Okay? Ustaz tu tulis dekat dalam blog tu, dia akan tidur dengan budak-budak. Sebab apa? Budak-budak ni sifat dia pun dia boleh nampak benda-benda halus macam tu. So, dia akan tolong sekali budak. Dia tidur sebelah budak, tidur sebelah baby kan. Tapi kan pelik kan. Kucing kan biasanya kan suka gigit-gigit benda kan. Tapi kenapa dengan baby-baby kecil tu dia sayang sangat, dia jilat-jilat, dia belai-belai kan. Kenapa? Mesti ada sebab dia. Dan ni lagi satu, aku paling terkejut bab ni lah, macam tu yang aku baca dekat internet tu. Dia cakap, contoh kita ada beli seekor kucing. Okey, lepas tu ada kawan kita datang dekat rumah kita kan. Korang kena tengok, kalau kucing tu takut, okey, kalau kucing tu takut nak pergi dekat kawan korang, maksudnya kawan korang tu ada something yang mungkin dia tak tahu, ataupun kawan korang ada bawa something yang buruk nak masuk dalam rumah korang pun ada. Okey, itu orang kata macam perumpamaannya. Kalau kucing ni, tu kawan korang baru masuk rumah, oh dia suka, dia belai-belai, dia jilat-jilat kawan korang tu, maksudnya kawan korang tu okey, baik, tak ada masalah. Okey, contohnya. Dan macam aku cakap tadi, kalau contoh ada orang, bukan kawan korang lah, contoh kalau ada tetamu daripada mana-mana datang rumah korang, entah tiba-tiba datang kat rumah korang kan, lepas tu tiba-tiba kucing korang takut, macam tiba-tiba buat macam tu kat dia ke apa benda kan. Tiba-tiba kawan-kawan lain tak ada, tetamu-tetamu lain tak ada, tapi tiba masanya tetamu tu tiba-tiba dia macam tu kan. So better korang check lah, ataupun sentiasa perhatikan tetamu yang datang tu. Manalah tahu, kita tak tahu guys hati manusia ni macam mana. Faham tak? Kita tak tahu hati manusia. Hati busuk, hati wangi, hati kering, semua ada macam tu. Jadinya better perhatikanlah. Mana tahu dia duduk kat sofa korang, dia selit-selit apa dekat sofa korang, kita tak tahu. So nak dijadikan ceritanya macam tu. So aku baru tahu kenapa Cleo kadang-kadang suka dekat dengan aku, kadang-kadang. Tapi Cleo, dari lama-lama aku beli dia ni, aku memang tak boleh sangat nak tidur dengan kucing. Sebab aku takut bulu dia masuk sangat ke dekat dalam bawah hidung aku ke apa kan. Jadinya Cleo ni, dia macam suka bermanja-manja dengan aku sekejap je. Lepas tu waktu aku nak tidur, aku dah cuba try hari tu isi dia dekat atas katil. Dia baring sekejap je, tapi dia tak tidur pun. Dia akan keluar pergi dekat ruang tamu. Okey? Ada je benda yang dia nak buat dekat ruang tamu ni, aku tak tahu kenapa. Dan setiap kali aku buat video lately ni, yang setiap kali aku kena ganggu ni, dia akan ada dengan aku. Faham tak? Kat mana-mana dia akan sentiasa ada dengan aku. Aku pun tak tahu kenapa. Start daripada aku kena ganggu tu lah. Mungkin ada benda-benda yang kita sendiri tak tahulah, tapi aku malas nak fikir macam tu kan. Kita malas nak fikir-fikir ke arah-arah lain tu. Tapi kita ucapkan terima kasih lah dekat Cleo ni yang sudi menjaga tuannya ya. Nak dijadikan ceritanya. Rupanya macam tu. Kalau bela kucing serak aura negatif. Kasih Cleo macam tu. Tak rugi bela kucing. Aku sebenarnya nak belakan dia kawan, tapi macam aku bela dia seekor pun dah macam aku bela orang hutan weh kat rumah ni. Tak boleh weh, tak boleh. Bela dia seekor pun aku dah tobat dah. Dia boleh jadi Power Rangers, dia boleh jadi Ultraman dalam waktu yang sama. Kadang-kadang boleh jadi Agent Ali dan juga Boy. Aku tak tahan. Dia seekor je, tapi dia Cleo kuasa 3. Dia pergi sana, dia pergi sini, dia pergi sana. Ya Allah weh, tak boleh weh. Aku bayangkanlah kalau aku beli lagi 2 ekor kucing. Rumah aku ni jadi zoo, Mat. Nak dijadikan cerita yang macam tu. Okay guys, aku rasa sampai sinilah dulu video kita. Minta maaf kalau video kali ni membosankan ke apa. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram menurut ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye-bye.